Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang cabaran ekonomi rakyat dan hubungannya dalam etika peradaban. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 orang, iaitu saya sendiri, Muhammad Ifan Solihin bin Muhammad Fauzi, kemudian Nadia Nazura binti Amri, Shasha Syaukina binti Bakri dan juga Azizah binti Mazlan. Maksud ekonomi. Ekonomi rakyat merujuk kepada kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat atau individu dari segmen ekonomi menengah ke bawah dalam sesuatu negara. Konsep ini dapat kita lihat dari segi penyertaan dan kesan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan usaha mikro, keterlibatan petani, tradisional dalam produksi dan distribusi makanan, dukungan kewangan dan pelatihan bagi pekerjaan informal dan upaya pemerintah untuk mendorong kemasukan kewangan dan pembangunan kawasan terpencil. Di Malaysia, terdapat beberapa jenis ekonomi iaitu ekonomi berorientasikan pertanian, industri, perdagangan dan juga teknologi. Yang pertama, ekonomi pertanian. Ekonomi berorientasikan pertanian adalah sistem ekonomi di mana sebahagian besar kegiatan ekonomi didasarkan pada produksi dan pemanfaatan hasil pertanian. Pertanian menjadi sektor yang dominan dalam sistem ekonomi ini sehingga meskipun terdapat kegiatan ekonomi lainnya seperti industri dan jasa namun tetap bergantung kepada sektor pertanian. Beberapa keuntungan dari ekonomi berorientasikan pertanian adalah yang pertama, menyediakan lapangan pekerjaan di sektor pertanian bagi penduduk di luar bandar. Yang kedua, memperkuatkan ketahanan makanan sesuatu negara. Yang ketiga, meningkatkan produksi dan pendapatan sektor pertanian. Dan yang terakhir, mempercepatkan pembangunan infrastruktur di luar bandar. Namun, terdapat beberapa tentangan dalam ekonomi berorientasikan pertanian iaitu seperti keterbatasan dalam infrastruktur dan teknologi pertanian bagi petani di luar bandar. Yang kedua, tingginya fluktuasi atau turun naik harga pada produk pertanian boleh mempengaruhi pendapatan petani. Peningkatan persaingan dalam perdagangan internasional menjadi hal yang sulit jika sektor pertanian tidak dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas produksi dan produktiviti. Seterusnya, perubahan lingkungan yang cepat dan pencemaran lingkungan yang membuat proses produksi pertanian perlu mengalami banyak perubahan. Melalui pengembangan teknologi dan jaringan perdagangan yang baik, ekonomi berorientasikan pertanian akan dapat memberikan kesan positif pada pembangunan ekonomi dan sosial di luar bandar serta dapat memajukan kualiti usaha pertanian dan kualiti hidup petani. Banyak hadis-hadis Nabi SAW menceritakan mengenai sektor-sektor penting, contohnya perniagaan dan pertanian. Tidak dinafikan, setiap sektor ada sandaran oleh baginda SAW. Pertanian boleh menjadi fardu kifayah iaitu sekiranya sudah ramai orang yang mengusahakan pertanian dan memberi hasil yang mencukupi untuk kepentingan awam. Rasulullah SAW menjelaskan kepentingan pertanian di dalam sabdanya, "Ini qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taqum hatta yaghrisaha falyagrisha." Jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang daripada kamu ada sebiji benih tanaman, maka jika dia mampu sebelum terjadinya hari kiamat untuk menanamnya, maka tanamlah. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya pertanian sekalipun ketika suasana getir hampirnya dengan kiamat. Boleh fikirkan kenapakah sampai begitu sekali Nabi SAW menekankan sektor ini. Seolah-olah Nabi SAW menekan sektor ini agar tidak terabai kerana ia melibatkan keperluan asasi bagi manusia, khususnya dari sudut makanan yang menjadi asas kepada kehidupan manusia. Makanan sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia. Manusia
manusia tidak dapat hidup dalam suasana kebuluran. Sebab itulah dalam Islam meletakkan keutamaan menjaga nyawa sebagai salah satu maqasid. Jenis ekonomi keempat ialah ekonomi teknologi. Di Malaysia, ekonomi berorientasi teknologi adalah konsep penting yang sangat ditekankan kerana negara tersebut terus berusaha untuk menjadi negara maju dengan teknologi. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan kemampuan inovasi dan pengembangan teknologi. Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia untuk menciptakan ekonomi berorientasi teknologi. Salah satu inisiatif utama adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi ataupun dikenali sebagai MIMOS. MIMOS bertujuan untuk memajukan teknologi di seluruh industri di Malaysia dan telah menghasilkan beberapa produk yang sangat bermanfaat untuk industri teknologi. Selain itu, pemerintah Malaysia juga telah mengadakan program dan projek yang ditaja oleh negara untuk meningkatkan kemampuan inovasi dan pengembangan teknologi. Antara contoh program-program tersebut ialah seperti Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) yang fokus pada pengembangan dan inovasi industri digital dan Malaysian Technology Development Corporation (MTDC) yang mempromosikan investasi dalam teknologi. Era digital saat ini mendorong kepada perkembangan ekonomi berasaskan teknologi di Malaysia serta memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi serta melakukan transaksi secara efektif dan efisien. Diperkirakan bahawa inovasi teknologi, informasi dan komunikasi akan meningkatkan produktiviti dan daya saing industri di Malaysia serta mencipta lapangan kerja baru. Secara keseluruhan, ekonomi berorientasi teknologi adalah strategi jangka panjang yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan kejayaan ekonomi Malaysia dalam era digital yang semakin maju. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan pelbagai lembaga pengembangan teknologi yang ada, diharapkan bahawa Malaysia dapat terus menjadi pemimpin dalam inovasi dan pengembangan teknologi di daerah ini. Jenis-jenis ekonomi. Ekonomi industri. Ekonomi Malaysia telah lama bergantung pada industri sebagai sumber pendapatan utama. Malaysia telah berhasil membangun industri di berbagai sektor seperti industri elektronik, automotif, minyak dan gas. Sejak tahun 1970-an, Malaysia telah berfokus pada pengembangan industri dengan mendirikan kawasan industri dan menawarkan insentif bagi perusahaan untuk memulai kegiatan usaha di Malaysia. Hal ini telah berhasil meningkatkan pelaburan asing dan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Dalam era globalisasi sekarang, Malaysia berusaha untuk memperkuat industri-industrinya dengan pelaburan dalam riset dan pembangunan untuk meningkatkan kualiti dan daya saing produk. Pemerintah juga sedang berupaya untuk mempercepat inovasi melalui program-program seperti Pembangunan Ekonomi Malaysia berorientasikan riset ataupun R&D untuk membantu mendorong produk-produk inovatif dan meningkatkan kualiti tenaga kerja. Seiring dengan perkembangan teknologi, Malaysia juga mencuba memperkuat industri digitalnya. Ini termasuk mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi ICT untuk mendukung pertumbuhan perniagaan serta meningkatkan partisipasi pelaku industri digital di tingkat nasional dan internasional. Dengan mendukung perkembangan industri ini, diharapkan Malaysia akan terus menjadi salah satu pemimpin ekonomi di Asia Tenggara dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Jenis-jenis ekonomi yang ketiga adalah ekonomi berorientasikan perdagangan. Ekonomi yang berorientasi pada perdagangan biasanya mengacu pada negara atau wilayah yang sangat tergantung pada perdagangan internasional sebagai sumber pendapatan utama. Hal ini terjadi kerana negara atau wilayah tersebut memiliki sumber daya alam yang terbatas atau tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.
Pada dasarnya, ekonomi perdagangan mengacu pada perdagangan barang dan jasa antara negara-negara. Negara-negara yang berorientasi pada perdagangan biasanya berfokus pada produksi jenis barang dan jasa yang dapat diperdagangkan di pasar global dan memiliki keunggulan komparatif dalam produksinya. Selain itu, negara atau wilayah yang berorientasi pada perdagangan secara umumnya menerapkan kebijaksanaan perdagangan yang terbuka dan memungkinkan produk-produk mereka bersaing secara adil dan produk-produk yang diimport dari negara lain. Kebijakan perdagangan yang terbuka juga dapat mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dalam jangka masa panjang. Namun, ekonomi perdagangan juga memiliki risiko dan tantangan terutamanya dalam hal fluktuasi harga masyarakat global, situasi geopolitik dan penurunan permintaan pasar. Oleh kerana itu, untuk dapat negara atau wilayah yang berorientasi pada perdagangan harus memiliki strategi yang baik dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas ekonomi mereka. Antara cabaran ekonomi rakyat dan hubungan dalam etika peradaban adalah akses kepada sumber daya ekonomi, amalan etika dalam perniagaan, keusahawanan dan kejayaan ekonomi dan juga pembangunan modal insan. Cabaran ekonomi rakyat dan hubungan dalam etika. Akses pada sumber daya ekonomi. Cabaran ekonomi rakyat dan hubungannya dengan etika dalam pelbagai peradaban dapat dikaji dari beberapa aspek. Pertama, akses kepada sumber daya ekonomi. Banyak rakyat di pelbagai peradaban menghadapi cabaran untuk memperoleh akses kepada sumber daya ekonomi seperti tanah, air dan pasaran. Pemerintah dan pemilik sumber daya perlu mengambil kira keperluan rakyat dalam sesuatu masyarakat supaya keadilan sosial dapat diwujudkan. Dalam suatu masyarakat yang beretika, keperluan dan hak rakyat harus diberi keutamaan dalam menentukan pemilikan dan penggunaan sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi atau faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Ada 3 jenis sumber daya ekonomi iaitu sumber daya alam, natural resource seperti tanah, air, kayu, arang batu, hasil tambang dan lain-lain. Sumber daya tenaga kerja, labor resource seperti pekerja profesional dan tenaga kerja. Sumber daya modal, capital resource seperti mesin, gedung, peralatan dan teknologi. Untuk mengakses sumber daya ekonomi yang diperlukan, biasanya seseorang atau perusahaan melakukan pembelian atau sewa terhadap sumber daya ekonomi tersebut dari pemiliknya. Pembelian atau sewa sumber daya ekonomi dilakukan dengan disertai kesepakatan dan kontrak yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dengan mendukung perkembangan industri ini, diharapkan Malaysia akan terus menjadi salah satu pemimpin ekonomi di Asia Tenggara dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Seterusnya adalah cabaran ekonomi rakyat dan hubungan dalam etika. Amalan etika sangat penting dalam mencapai kejayaan jangka panjang dalam perniagaan. Berikut adalah beberapa amalan etika yang perlu dipertimbangkan oleh setiap perniagaan. Yang pertama adalah integriti, iaitu menepati janji dan komitmen, menjalin hubungan berdasarkan kepercayaan dan kejujuran. Yang kedua adalah menghormati hak asasi manusia. Contohnya, menjalankan perniagaan dengan menghormati kepelbagaian, budaya, agama dan negara. Yang ketiga, keselamatan pekerja. Memastikan tempat kerja selamat dan selesa serta memperuntukkan perlindungan, insurans untuk para pekerja. Yang keempat, mematuhi undang-undang dan peraturan. Sebagai contoh, menjalankan perniagaan mengikut peraturan, undang-undang dan juga etika yang berlaku. Mengamalkan nilai-nilai dan amalan etika ini bukan sahaja memupuk hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam perniagaan, tetapi juga ia menjadikan perniagaan lebih dipercayai dan berjaya dalam jangka masa yang panjang. Bukan itu sahaja, cabaran yang ketiga adalah keusahawanan dan kejayaan ekonomi.
Dalam pelbagai peradaban, keusahawanan seringkali dianggap sebagai suatu yang penting untuk propelling pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutamanya di zaman moden ini. Oleh itu, keusahawanan yang melibatkan pemikiran dan tindakan beretika perlu dibangunkan di kalangan rakyat supaya kejayaan dan prestasi ekonomi dapat dicapai secara lebih berkesan dan lestari pada masa hadapan. Keusahawanan dalam ekonomi memainkan peranan yang sangat penting dalam kejayaan ekonomi. Keusahawanan merangkumi aktiviti mencipta dan memulakan perniagaan yang baru. Keusahawanan juga merangkumi inovasi, kreativiti, inisiatif yang diambil oleh seorang individu atau kumpulan individu untuk menyelesaikan masalah atau mencipta produk dan perkhidmatan baru. Keusahawanan juga dikaitkan dengan pembangunan ekonomi kerana aktiviti ini membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan serta membuka ruang inovasi dan kreativiti. Oleh itu, keusahawanan dapat membantu negara mencapai kejayaan ekonomi. Selain itu, keusahawanan juga dapat membantu dalam pembangunan komuniti. Ini kerana keusahawanan dapat memberi produktiviti dan kestabilan ekonomi di dalam komuniti selain daripada memberikan lebih banyak peluang untuk kejayaan ekonomi di antara jangka masa panjang. Seterusnya, cabaran ekonomi rakyat dan hubungan dalam etika yang terakhir ialah pembangunan modal insan. Dalam peradaban Muslim, pembangunan modal insan telah menjadi aspek penting dalam menangani isu ekonomi rakyat dengan menggunakan pendekatan komunikasi halal. Etika yang ditekankan termasuk pemantapan kualiti ilmu, kemahiran dalam pendidikan dan latihan tenaga kerja, penyelesaian konflik yang beretika dan pengurusan harta yang adil. Pembangunan modal insan adalah satu inisiatif penting di Malaysia untuk memperbaiki kualiti hidup rakyat dan memajukan negara. Di Malaysia, terdapat banyak usaha yang telah dilakukan untuk memperkuatkan pembangunan modal insan seperti pengembangan pendidikan, penyediaan kemudahan kesihatan yang baik dan perlindungan sosial serta usaha bagi mendorong pembangunan ekonomi. Sistem pendidikan di Malaysia telah mengalami pembaharuan untuk meningkatkan kualiti dengan memperkenalkan kurikulum baru yang lebih bersifat holistik dan mementingkan aspek pengalaman dan reka bentuk pembelajaran. Ia memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan kemahiran kreativiti dan keupayaan berfikir secara kritikal dan inovatif. Pada masa yang sama, kemudahan kesihatan seperti hospital, klinik dan pusat perubatan juga terus ditingkatkan. Ini membolehkan rakyat untuk mendapatkan pengambilan ubat-ubatan dan rawatan kesihatan yang cepat dan berkualiti. Selain itu, Kerajaan Malaysia menjalankan usaha melalui pelbagai inisiatif bagi membantu golongan kurang berkemampuan untuk memajukan diri. Bantuan kewangan melakukan program-program seperti PRIM dan beberapa program pengurusan kewangan berorientasikan masyarakat yang lain dapat membantu mereka untuk menguruskan kewangan dengan lebih efektif. Kesimpulannya, pembangunan modal insan di Malaysia adalah penting untuk memastikan kejayaan dan kemajuan negara. Kejayaan ini terletak pada usaha kerajaan yang berterusan yang memfokuskan kepada pendidikan, kesihatan dan pembangunan sosial untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Kawan-kawan, mari kita lihat video mengenai cabaran-cabaran ekonomi rakyat dan hubungan dalam etika. Berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi, cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia adalah yang pertama, ketidakstabilan ekonomi global, iaitu rakyat Malaysia dipengaruhi oleh situasi ekonomi global seperti turun naik harga minyak dunia dan kegawatan kewangan dunia yang boleh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan lapangan pekerjaan di negara ini. Yang kedua adalah kenaikan kos sara hidup.
kos sara hidup di Malaysia semakin meningkat, terutama berkaitan makanan, perumahan, pendidikan. Ini boleh memberi kesan negatif kepada pendapatan dan taraf hidup rakyat Malaysia. Di bahagian ini kita akan lihat di antara solusi-solusi yang didapati bagi segala masalah ekonomi yang dibentangkan sebentar tadi. Solusi pertama, untuk mengatasi masalah akses ke sumber daya ekonomi, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Antaranya, meningkatkan pendidikan dan keterampilan. Pelatihan dan pendidikan dapat membantu mendapatkan keterampilan yang diperlukan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan mendapatkan penghasilan yang layak. Kedua, meningkatkan akses ke kredit, mendapatkan akses ke sumber pendanaan dan membantu memulai atau membangunkan bisnes sehingga meningkatkan penghasilan dan kemakmuran. Ketiga, membangun infrastruktur. Meningkatkan infrastruktur seperti jalan raya dan transportasi yang baik dapat membantu menghubungkan komunitas dan membuka peluang baru dalam perekonomian. Meskipun tidak ada solusi tunggal untuk masalah akses sumber daya ekonomi, langkah-langkah ini dapat membantu untuk memperbaiki situasi dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi individu dan komunitas dalam mencapai kemakmuran ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Yang seterusnya, membuat laporan secara berjaya tentang prestasi etika perusahaan dan hasil audit etika yang dilakukan secara tidak terduga. Seterusnya, mewujudkan hubungan yang saling hormat menghormati dan saling menguntungkan dengan para pihak yang terkait dengan kepentingan bisnes. Dengan mengimplementasikan hal-hal tersebut, kita dapat menyumbang pada pembangunan bisnes yang maju pada masa hadapan. Selain itu, untuk mengatasi cabaran keusahawanan dan kejayaan ekonomi, kita perlu melakukan beberapa tindakan seperti memberi dukungan dan akses ke sumber daya yang diperlukan, dukungan seperti pendanaan, pelatihan, mentor dan tujuan yang jelas akan membantu calon pengusaha untuk memulai usahanya. Selain itu, meningkatkan akses terhadap pasar dan teknologi. Ianya akan memberi akses kepada pasar yang luas dan teknologi yang diperlukan dan akan membantu pengusaha untuk membentuk strategi bisnes yang kuat dan bertahan di pasar. Seterusnya adalah dengan meningkatkan pendidikan dan keterampilan keusahawan. Pendidikan dan keterampilan keusahawan yang ditingkatkan akan membantu individu untuk mengembangkan pola fikir yang kreatif serta menjadi lebih siap untuk menjadi pengusaha. Selain itu adalah dengan mendorong inovasi dan kreativiti. Mendorong penggunaan inovasi dan kreativiti dapat mendorong perkembangan ekonomi dan berkontribusi kepada perekonomian. Akhir sekali adalah dengan menjalin keminatan dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan bisnes yang lebih sukses. Demikian beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi keusahawanan dan kejayaan ekonomi. Namun, mempromosikan keusahawanan dan perekonomian yang kuat akan memerlukan komitmen jangka masa panjang dari pelbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Untuk mengatasi pembangunan modal insan, terdapat beberapa langkah yang boleh dilakukan. Antaranya ialah: pertama, pendidikan awal. Memberikan pendidikan awal kepada anak-anak agar mereka memiliki dasar yang kuat dalam berfikiran kreatif dan berusaha mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan manusia dalam memahami situasi dan mengembangkan keterampilan dalam menghadapinya. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan dan pengembangan pekerja di tempat kerja atau dalam program-program pengembangan manusia. Ini dapat membantu para pekerja meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bekerja.
Hal ini juga membantu organisasi mencapai kecekapan yang lebih baik dan terus berkembang. Ketiga, penglibatan masyarakat. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki organisasi atau komuniti mereka. Hal ini boleh dilakukan melalui program peningkatan keahlian dan keterampilan yang ditawarkan secara percuma. Dalam jangka masa panjang, ini dapat membantu meningkatkan kualiti sumber daya manusia dalam masyarakat. Keempat, pemberian insentif. Memberikan insentif kepada pekerja untuk meningkatkan prestasi mereka. Hal ini boleh meliputi bonus dan promosi untuk prestasi yang luar biasa. Ini akan mendorong para pekerja untuk bekerja lebih keras dan terus meningkatkan kemampuan mereka. Kelima, kerjasama dengan universiti. Mengembangkan program kerjasama dengan universiti untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelbagai keterampilan yang diperlukan di dunia kerja. Hal ini dapat membantu meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di dalam negeri dengan menyediakan lulusan untuk bekerja dan memiliki keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Keenam, penggunaan teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan pembangunan modal insight. Melalui teknologi, seseorang dapat mengikuti kursus atau program secara dalam talian. Ini akan membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam jangka masa yang lebih cepat. Dengan menggunakan beberapa langkah tersebut, diharapkan langkah tersebut dapat membantu meningkatkan kualiti sumber daya manusia dan menyediakan tenaga kerja yang berkualiti bagi suatu negara dan organisasi. Kesimpulannya, terdapat pelbagai cabaran ekonomi yang dialami oleh rakyat dari pelbagai peradaban dan budaya. Beberapa cabaran tersebut termasuk kemiskinan, pengangguran, kesulitan dalam mendapatkan akses ke sumber daya dan juga ketidakstabilan ekonomi. Semua ini mempunyai kesan yang besar terhadap kehidupan rakyat, kesejahteraan mereka dan juga hubungan mereka dengan etika berekonomi. Dalam banyak peradaban, terdapat nilai yang ditekankan ke dalam etika berekonomi yang berkaitan dengan keadilan, kebijaksanaan, kecerdasan dan juga kebebasan individu. Namun, terdapat perbezaan dalam cara-cara bagaimana nilai-nilai ini diimplementasikan di dalam praktik dan dalam beberapa kes, kepentingan ekonomi mungkin diutamakan daripada nilai-nilai etika. Dari sini kita dapat lihat bahawa rakyat dari segala peradaban dan budaya menghadapi cabaran dalam mendapatkan akses ke ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Namun, masyarakat dapat saling bantu-bantu dan menyokong antara satu sama lain dalam mencari solusi atas masalah ekonomi tersebut dengan mengutamakan etika berekonomi yang benar. Dengan kerjasama rakyat, kita dapat menciptakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang dapat menguntungkan semua pihak.